Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Naqulu billahi taufiq. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Azza wa Jalla, pada pagi ini kita dapat bertemu lagi bagi menyambung bacaan buku dosa-dosa yang dipandang remeh, Al-Muharramat istahana biha Muharramatun istahana biha kathirun minan nasi. Dalam buku bahasa Arab dia, muharramat, segala perkara yang diharamkan, yang dipandang remeh oleh kebanyakan manusia, yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Munajjid hafizahullahu ta'ala. Kita pada pagi ini kita sampai pada muka surat yang berangka Roman tu, muka surat 16 lah. Kira-kira tengok muka surat 16. Okay. Sambungan dia. Kata Syekh di sini hafizahullahu, nombor satu daripada apa? Daripada hikmah paling besar lah. Hikmah paling besar di sebalik pengharaman perkara itu. Maksudnya hikmah pengharaman perkara-perkara daripada sisi Allah Subhanahu wa taala, hukum yang diharamkan oleh Allah tadi, maknanya ada hikmah yang tertentu lah. Ada hikmah yang tertentu kenapa Allah mengharamkan suatu perkara ke atas hamba-hambanya, supaya mereka menjauhi perkara tersebut, ataupun mereka tidak melakukannya, ataupun mereka berhati-hati supaya tidak terjebak padanya. Jadi apabila mereka membantah apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada perintah, sama ada perintah suruhan ataupun perintah larangan, maka Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan balasan keburukan lah. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Allah janjikan balasan keburukan ke atas mereka yang mengingkarinya, mereka yang bantah pada perintah dan arahannya. Walaupun kita mengetahui Allah Rahim, Maha Penyayang, Latifun bi'ibadihi, Maha lemah lembut terhadap para hambanya, Halim, Allah Ta'ala bersifat penyantun, Ghafur, Allah bersifat Maha Pengampun, kan? Tetapi di sana apabila ada orang yang membantah ataupun melawan, mengingkari, Allah Ta'ala sediakan balasan-balasan yang setimpal lah di atas segala perbuatan yang dilakukan oleh hamba dia. Dan Allah dah beritahu awal-awal dalam Quran, kan, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Barang siapa yang melakukan sebesar zarah kebaikan, dia pasti akan melihatnya. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Barang siapa yang melakukan kejahatan ataupun dosa sebesar zarah, dia pasti akan melihatnya. Jadi ini yang membimbangkan kita, dan ini yang menakutkan kita dan menjadikan kita ngeri apabila kita teringatkan siksaan dan balasan Allah Ta'ala. Dan kita pun tak pasti adakah kita ni akan selamat ataupun terbebas daripada siksaan Tuhan. Tetapi kita kena ada sentiasa motivasi diri bahawa Allah Ta'ala pernah menyebut dalam hadis kursi, Allah kata, ana inda dhanni abdi bi, kan? Aku di sisi sangkaan hamba-Ku terhadapku. Jadi kita kena sentiasa bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu kita kena sentiasa bermohon kepada Allah Taala dengan penuh kekhusyukan. Penuh harapan. Ar-raja'u, penuh harapan terhadap Allah Subhanahu wa taala, yang kita mengetahui Allah Taala kata, idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an. Apabila engkau hamba-Ku bertanya kepadamu tentang aku, kan, beritahulah, kan, aku ini maha dekat dan aku akan memperkenankan setiap orang yang memohon permintaan ataupun setiap orang yang menyeru aku, kan. Itu dia Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sana hikmah sangat besarlah pengharaman
daripada kita melakukan perkara-perkara yang dikehendaki, diingini oleh hawa nafsu. Hawa nafsu ini kan macam itulah, kan? Jadi hawa nafsu dia diibaratkan seperti kita panggil anak kecil, kan? Anak kecil yang sedang menyusu, kan? An-nafsu, sebagai kata orang Arab, an-nafsu katifli. Nafsu itu seperti baby, kan? An-nafsu katifli, maknanya dia nafsu itu seperti baby, in taraktahu, kan? In tatrukahu, sekiranya engkau biarkan dia, kan? Baby tadi syabba ala hubbir radha'i, dia mana dia sentiasa akan menyusu. Tidakkah kita melihat kepada baby kita, anak-anak kita, kan? Bila kita mak dia bagi susu, dia nak kan, sampai umur 2 tahun, 2 tahun lebih pun dia nak susu lagi, dia nak minum susu badan mak dia. Jadi nafsu ni macam tu. Wa nafsu katifli in tatrukhu syabba ala hubbir radha'i wa in taftimhu yanfatimi. Ya. Kalau engkau cut dia, engkau hentikan dia daripada susu dia, kan? Dia dah tak bagi susu dah pada dia akan, maknanya dia akan hilang, lupa macam tu. Macam kita lah, kan, dulu yang kita susu badan mak kita sampai tu tahap mak kita dah, dia panggil putus susu lah. Putus susu. Bila habis susu badan mak kita tak minum dah. Umur 2 tahun kita tak minum susu lah. Sebelum tu, tapi dalam keadaan antara dah kebiasaan tadi, kan, memanglah dia menggelisah, dia menangis, tapi 2-3 hari dia dah tak kisah dah. Kan? Jadi ini dia diibaratkan nafsu ni macam ni. Nafsu tu macam tu. Dia kalau kita layan, dia memang dia suka, dia seronok, kan? Seronok. Sebab kita layan dia nak apa kita bagi, kita ikut kehendak nafsu kita. Tetapi kalau kita tahan dia, kita sekat dia pun tak kisah mana. Kan? Dia boleh terima keadaan macam kita lah, kan? Ketika kita masuk bulan Ramadan, kita berpuasa dan sebagainya, nafsu teringin nak makan, ya kan? Tapi kita tak makan kerana tak melakukan perkara yang membatalkan puasa, kerana nafsu tu dia boleh ikut kita. Nafsu tu dia boleh ikut iman. Jadi sebab tu Allah sebut, kan, Allah kata ya ayatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, wahai nafsu yang tenang, kan? Jadi nafsu manusia ni maknanya manusia ni ada kehendak dan tuntutan nafsu. Jadi maknanya kalau kita biarkan dia akan sentiasa mengajak kepada keburukan. Kan? Sebab tu Allah disebut dalam surah Yusuf, ya, innan nafsa la ammaratu bisu', kan? Baik, di dalam surah Yusuf, ayat apa ya, lupa rasanya, cek tengok. La ammaratu bisu'. Okey. Itu mana saya tak jumpa ayat innan nafsa la ammaratu. Okey, surah Yusuf ni ayat 26. Ayat 26. Min. Okey, gitulah. Maknanya disebut dalam surah Yusuf, innan nafsa la ammaratum bisu'. Apa yang saya nak cakap di sini adalah sungguhnya nafsu itu dia mengajak kepada kejahatan dan keburukan. Ya, ya baik. Jadi maknanya itulah dia.
Kita lihat dia kata sini Allah menguji setiap, ini hikmah paling besar pengharaman tadi lah kan. Kerana nafsu ni dia suka kepada benda-benda yang Allah Ta'ala haramkan. Jadi yang pertamanya, hikmahnya disebut di sini, Allah menguji setiap hambanya. Ya, setiap hambanya. Untuk pengetahuan semua, saya masih lagi di mukadimah buku ini ya. Saya belum masuk dalam isi dia. Baru mukadimah, ujung mukadimah ya. Nanti mencari-cari pula kan. Kat mana muka surat angka Roman yang muka surat 16. Kan? Okey. Allah menguji setiap hambanya melalui beberapa perkara yang diharamkan, seterusnya dia akan melihat bagaimana amalan mereka. Okay? Nombor satu ni kita kena faham ya, jangan silap faham. Berkaitan dengan akidah kan. Dia akan melihat bagaimana amalan mereka. Kalau kita tengok zahir perkataan ayat, jumlah ayat ni, mana Allah belum tahu apa yang akan berlaku. Ini salah. Ini kefahaman yang salah. Kan? Sebab apa? Allah yang telah menetapkan segala perkara, dia maha mengetahui segala-galanya, dan dia menetapkan seluruh perkara itu dengan ilmu dan dengan pengetahuan dia. Kan? Jadi terjemahan yang betul, ayat yang betul ialah supaya apa? Supaya dia menzahirkan. Nampak tak? Supaya Allah menzahirkan. Sebab apa? Kalau dia kata dia akan melihat bagaimana amalan mereka, mana sebelum ni Allah tak tahu dan tak melihat. Nampak tak? Jadi di situ kefahaman dia bagaimana? Kefahaman dia bahawa segala ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala yang iaitu adalah takdir Allah, semua berlaku di atas ilmu Allah, pengetahuan Allah. Sehingga dia akan melihat, dia akan menzahirkan bagaimana amalan mereka. Jadi kita ni masing-masing semua Allah Ta'ala dah tetapkan kita ni macam mana. Apa yang kita akan buat selepas ini. Kemana kita akan pergi selepas ini. Kita ni jadi ahli golongan kanan atau golongan kiri. Kan? Syaqiyun am sa'idun. Semuanya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan hikmah yang dia maha mengetahui, dengan keadilannya dan dengan rahmatnya terhadap para hambanya. Kan? Jadi kita ni dah Tuhan dah tetap dah macam mana kita pun. Tapi apa yang kita pilih itu tidak keluar pun daripada ketetapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan Allah telah mengutuskan rasul-rasulnya untuk diikuti. Dan siapa yang mengikuti dan siapa yang tak mengikuti, semua telah termaktub dan telah ada dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan dalam ketetapan Allah Ta'ala. Aduh. Baik, itu ujian lah. Ujian. Allah uji kita dengan benda-benda yang diharamkan. Tak boleh buat ni, tak boleh buat ni kan. Jadi nafsu suka buat benda-benda macam tu. Tapi hukum agama kata tak boleh. Bila tak boleh kena tinggalkan. Jangan dekatkan. Jangan dekat mendekatinya lah. Yang pertama. Yang keduanya perbezaan ketara antara penghuni syurga dan neraka. Ialah penghuni neraka telah hanyut dalam lautan syahwat. Nasallallahu al-afiyah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala supaya Allah Ta'ala jaga kita. Jangan kita ni terjebak dalam terjebak dalam kelalaian ataupun dalam memenuhi tuntutan hawa nafsu. Kita minta lah, kita doa lah kepada Allah Ta'ala supaya Allah selamatkan kita. Jangan kita tergolong daripada golongan ahlu al-hawa, pengikut hawa nafsu. Jadi lawan pengikut hawa nafsu ni pada ahlu sunnah lah. Ahlu sunnah lawan dia adalah ahlu al-ahwa. Jadi kita mohonlah kepada Allah Azza wa Jalla. Yang mana segala perkara itu mengelilingi luaran neraka. Ini ketika Allah Subhanahu Wa Ta'ala mencipta syurga dan neraka. Allah kata kepada Jibril, ya kan, pergilah, ya kan, pergilah, lihatlah ke neraka, lihatlah ke syurga, ke neraka kan. Baik.
Di sana ada hadis-hadis yang telah menyebutlah tentang yang disebut di sini kan, bahawa lautan syahwat itu yang mengelilingi luaran neraka. Kan? Ini di antara hadis yang telah diriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Disebut juga oleh Abu Nuaim Al-Asfahani tentang sifat syurga, kan? Daripada Anas bahawa Nabi SAW bersabda, huffatil jannatu bil makarih, ya huffatil jannatu bil makarih, dikelilingi luaran syurga itu dengan perkara-perkara yang tak disenangi oleh hawa nafsu. Okey, wa huffatin naru bisyahawati, dan dikelilingi neraka itu di luarannya oleh syahwat, segala kehendak dan keinginan nafsu. Hadis Anas bin Malik dalam kitab Sifatul Jannah, sifat syurga, oleh Abu Nuaim Al-Asfahani. Baik. Manakala penghuni syurga pula mereka tetap bersabar di atas segala perkara yang dibencinya, perkara yang tak disukai oleh nafsu kan. Jadi kita nak kena apa? Contohnya nak kena bersusah payah sikit lah, nak kena puasa, nak kena solat, kan? Lagi apa? Kena bersedekah kan. Kita kerja letih-letih, kerja penat-penat, apa semua, kumpul-kumpul duit, kemudian nak kena bayar zakat pula, kan? Jadi kena keluarkan zakat. Lepas tu kena buat sedekah, infak. Jadi maknanya ini nafsu tak suka, ini nafsu tak gemar. Ya? Ini semua berada di sekeliling syurga. Itu dia. Jadi nak masuk syurga kena lakukan perkara-perkara yang tak disenangi oleh nafsu lah. Kalau wanitanya kena menutup aurat, kan? Tutup aurat. Jangan pakai sembarangan kan. Wanita tidak boleh pakai sesuka hati dia. Dia kena tutup aurat dia. Dia tidak boleh berpakaian dengan pakaian yang ketat-ketat. Kan? Ketika di luar rumah, apabila dilihat oleh mahram dia, bukan mahram dia kan? Bukan mahram. Dia maknanya dia kena pakai pakaian yang longgar lah. Tidak seperti kebanyakan kaum wanita hari ini kan. Itulah kita doa lah supaya Allah beri hidayah pada kita semua. Tunjuk pada kita semua, pada anak-anak kita, pada isteri kita, pasangan kita. Supaya maknanya menepati kehendak syariat dalam berpakaian, kan? Kita melihat alhamdulillah maknanya ramai yang bertudung kan. Kita lihat ramai bertudung. Amat jaranglah kita tengok budak-budak perempuan ataupun kaum wanita yang keluar rumah tidak bertudung. Tetapi cara yang dilakukan, yang dipraktikkan itu tidak menepati kehendak syariat, kan? Jadi itulah maknanya kita doalah supaya Allah beri kepada kita petunjuk masing-masing, supaya Allah mudahkan, lembutkan hati kita untuk jaga diri kita daripada api neraka lah. Kan? Ada ugutan daripada Nabi SAW tentang wanita-wanita yang berpakaian tetapi bertelanjangan. Kasiyatun ariyat ala ru'usihinna ka'asnimatil bukht. Di atas belakang mereka seperti di atas kepala mereka ada sanggul seperti bonggol unta. Ma'ilat, mumilat kan. Jalan lengang-lenggok kan. Jadi begitu. Jadi jagalah. Kan? Jaga. Kita sebab apa? Yalah, dunia ni kita bukan lama mana pun. Dan kita tak tahu pun bila kita akan mati pun. Dan kalau kita nak tunggu nanti umur kita dah agak tua, umur 50, baru kita nak pakai tudung elok-elok kan. Mungkin petang ni kita dah ada dalam kubur. Mungkin malam ni kita dah dilawati oleh malaikat munkar nakir. Kita tak tahu pun. Sekarang kita bercakap, kita mendengar orang bercakap, kan? Bersembang, kan? Berborak. Dan kita tak pasti pun adakah sebelum maghrib nanti kita akan berada di atas muka bumi ataupun kita berada di dalam perut bumi. Kan? Jadi begitu. Maknanya kita itulah berusahalah
Dan di samping kita berdoa, minta Allah Ta'ala selamatkan kita, beri kepada kita petunjuk dan hidayah. Kan, maknanya tinggalkan kehendak nafsu kita, kenapa nak pakai tudung, panaslah, rimaslah, kan, tak pakai tudung pun takkan tak boleh masuk syurga. Bukankah Allah itu pengasih, bukankah Allah itu penyayang, bukan Allah Ta'ala itu maha lembut, kan? Memang betul lah apa yang disebut tu, tapi kita kena tunaikan kehendak dan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, itu yang keduanya. Yang ketiganya, jika tidak ada ujian sebegini, ya, sudah pasti tidak dapat dibezakan antara ahli maksiat dan orang yang taat. Tidak beza lah. Kan? Orang ahli maksiat atau orang taat sama aja. Sebab tak ada ujian. Ini tak ada larangan apa semua kan. Jadi dengan ujian seperti ini, dengan ada larangan seperti ini, dia mana dapat dibezakan. Siapa orang yang taat, orang yang salih, dan siapa orang yang talih, yang maksiat. Ya? Yang keempatnya, orang beriman memandang positif di sebalik bebanan syariat. Dengan melihat dari sudut balasan pahala dan dengan ketaatan itu mereka mengharapkan keredaan Allah. Ini yang kita kena selalu fikirkan. Kena selalu renung-renungkan. Adakah apa yang kita buat ini perkara yang Allah Ta'ala redha? Perkara yang Allah Ta'ala suka? Yang menyebabkan Allah redha amalan yang kita buat ni? Ataupun tidak? Jawapan dia, ya atau tidak saja. Ya? Jadi orang beriman, dia melihat kepada segala larangan Allah, segala perintah Allah, dia melihat daripada sudut yang positif, sudut yang baik. Ya? Itu kena ada dalam diri setiap kita lah. Kita kena sentiasa berpandangan positif terhadap suruhan dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala sediakan untuk semua itu balasan. Itu balasan pahala, kenikmatan yang kekal abadi selama-lamanya. Tidak ada kesudahan. Tidak ada dia panggil tepian ataupun batasan. Maknanya segala nikmat tadi berterusan dan kita perlu ketahui bahawa segala nikmat itu sentiasa bertambah. Dan pertambahan itu tidak akan berhenti. Sampai bila? Abadan abidin. Selama-lamanya. Ini kalau kita fikir tengok dari sudut kenikmatan dunia yang kita berusaha untuk mendapatkannya. Kenikmatan dunia yang kita berusaha untuk mendapatkannya dan Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan bahawa kita berjaya untuk mencapai nikmat yang kita ingin kecapi itu. Tapi adakah kenikmatan itu akan berterusan? Contohnya kan kita ni kan dari sudut kita nak dari sudut apa yang kita fikir, dari sudut makanan. Apa yang kita nakkan dalam kehidupan kita? Kita nak makanan, kita nak minuman, kita nak pakaian, kita nak kenderaan, kita nak tempat tinggal. Okey? Seseorang bekerja untuk mendapatkan tempat tinggal yang selesa. Dan orang lain pula bekerja untuk mendapatkan kenikmatan dari sudut makanan yang sedap. Dan orang lain pula bekerja dari sudut untuk mendapatkan kenikmatan dalam keselesaan berpakaian yang cantik-cantik. Dan orang lain pula bekerja, berusaha untuk mendapatkan kenikmatan berkenderaan yang selesa, yang besar, yang kita panggil nyaman lah kita berada dalam kenderaan tadi kan. Bunyi enjin kereta pun kita tak dengar dan sebagainya. Okay? Jadi begitu. Jadi kenikmatan yang kita dapat tu setelah kita berusaha, kita berjaya mendapatkannya dengan izin Allah Ta'ala, adakah kenikmatan itu kita akan merasainya berterusan? Soalan. Adakah kita akan merasainya berterusan? Jawapan dia tidak. Kan? Dan pasti tidaklah jawapannya. Sebab apa?
Sebab seseorang yang telah menikmati dan mengecapi sesuatu yang dulu berusaha untuk mendapatkannya, di satu masa dia dapat perkara tersebut, dan setelah berlalu sekian masa, berlalu bulan demi bulan, tahun demi tahun, akan datang kejemuan dalam dirinya. Ya? Dia akan berasa jemu dengan apa yang dia sedang menikmatinya. Jemu. Bila seorang terjemu dengan sesuatu yang dia miliki, apa dia buat? Dia berasa nak yang lain pula. Dia akan jual yang itu, akan jual, trade in, kan? Ambil yang lain pula. Jadi itulah dia nafsu. Okay? Itulah dia nafsu. Jadi maknanya, cerita dunia. Itu beza dunia dan nikmat dunia dan nikmat akhirat. Beza nikmat syurga dan nikmat dunia. Jadi orang beriman mengharapkan keridaan Allah Subhanahu Wa Taala, dia mengetahui bahawa di sana ada kenikmatan yang kekal abadi yang tidak ada sedikit pun rasa jemu. Kan? Tidak ada kejemuan langsung. Yang ada hanya keseronokan, kebahagiaan, kelapangan. La nasaba fiha wala khasab. Kan? Jadi la nasaba fiha wala sakhab. Itulah. Syurga yang tidak ada bunyi-bunyi bising-bising riuh rendah yang menyerabutkan kepala kita, tak ada. Dan tidak ada kepenatan dalamnya. Tak penat. Kita ni kalau ada rumah kita, di rumah kita ni kan, rumah kita ni ada ramai orang duduk. Kadang-kadang kita tengok, ya Allah, kan, berselerak sana sini. Jadi maknanya kadang-kadang anak-anak ni karenah-karenah dia macam-macam. Ada yang ambil barang tak letak di tempat dia, sepah-sepahkan barang mainan dia, ada yang pergi makan kat dapur tu pinggan tak basuh, cawan tak basuh, semua kita tengok, rumah ni jadi tongkang pecah. Kan? Jadi kita berasa letih. Lepas tu kita nak kena berkemas, nak kena basuh pinggan, nak kena ajak gotong royong dan sebagainya. Ini memenatkan. Ini cerita dunia. Adapun di syurga, la nasaba fiha wala sakhab. Kan? Tak ada penat, tak ada bising-bising, riuh rendah, tak ada. Yang adanya hanya salamun, kesejahteraan saja yang ada. Tak ada istilah kesunyian, tak ada. Kan? Tak sunyi. Jadi kalau dunia ni kita rasa sunyi kan, tambah keadaan pandemik ni, amboi lama lah tak mengopi dengan kawan-kawan ni. Lama tak keluar pergi jalan-jalan kat macam mana lah suasana di luar sana kan. Duk asyik dalam daerah ya, pusing-pusing mari, pusing sana, pusing sini. Macam tu ya kan. Teringinlah. Tambah pula kita yang ada ibu bapa kat kampung kan. Allahu Akbar. Yalah bertelefon je lah. Nak buat video call. Kadang-kadang orang tua kita bukan faham, bukan kerti pun nak video call dengan kita kan. Bila dengar suara macam tu lah. Tu kalau yang ada telefon. Kalau yang tak ada telefon, dah beberapa bulan dah kan. Hampir setahun dah. Kita dapat tengok mak ayah kita. Kalau yang ada mak ayah lagi lah. Begitu. Baik. Jadi dari sudut balasan pahala dan dengan ketaatan itu mereka mengharapkan keredaan Allah, berbeza dengan golongan munafik. Orang munafik ni dia buat kerja nak tunjuk ke orang. Okay? Nak buat ibadat pun nak tunjuk ke orang. Nak sembahyang pun selfie. Solat. Letak video kat depan solat. Okay? Ini maknanya takut ada ciri-ciri kemunafikan dalam diri. Sembahyang tahajud pun bising-bising. Assalamualaikum, salam tahajud. Kan? Semoga diberkati Allah. Apa tujuan tu? Nak cerita dekat orang kita solat tahajud? Nak beritahu orang kita sembahyang tahajud? Ini semua talbis iblis. Kan? Nak merosakkan amal ibadat kita. Yang kita lakukan, siapa pun tak tahu. Orang siapa pun tak tahu, kita buat tiba-tiba kita cerita kat orang tahu, dia tu sembahyang tahajud malam tadi. Mana tahu tu mesej, 3:30 pagi. Kat mesej tu tulis 3:30 pagi. Salam tahajud. Rugi kan? Mereka rasakan bebanan kewajipan dari sudut kesakitan, kepenatan dan penetapan sebagai haram. Kan? Maknanya orang munafik ni.
Dia pun rasa benda ni wajib, Allah wajib sebagai satu kesakitan bagi dia pun nak kena buat, penat kan, sebagai tu kepenatan, tak ada rasa seronok nak beribadat pada Allah, tak ada rasa seronok nak beribadat, rasa macam satu bebanan kan. Dan apabila melihat sesuatu yang diharamkan, dia pun rasa alah kan, haram pula benda ni, tak boleh buat. Gitu. Natijahnya mereka melaksanakannya dengan hati yang berat dan ketaatan dianggap perkara paling menyusahkan. Kan? Perkara ibadat ni mereka menganggap adalah perkara yang sangat susah. Kan? Paling tak seronok untuk dilakukan. Ini. Baik, dengan meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan, orang yang taat akan dapat merasai kemanisannya. Dia orang beriman taat, dia seronok. Dapat melakukan apa yang Allah Ta'ala larang, dapat melakukan apa yang Allah Ta'ala suruh, dapat meninggalkan apa yang Allah Ta'ala larang. Beriman seronok. Okay? Dan mereka mendapat motivasi daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada perkataannya yang mana Nabi pernah bersabda, Nabi kata, man taraka syai'an lillahi, barang siapa yang meninggalkan sesuatu kerana Allah, awadahu Allahu khairan minhu, Allah akan gantikan untuk dia yang lebih baik darinya. Ya, wa yajidu ladzatal iman fi qalbihi, dia akan dapati kelazatan iman dalam hatinya. Sebab tu saya ada seorang sahabat yang bekerja di sebuah bank. Dia kerja di sebuah bank, kerja bank, tak tahu kerja bank ni kita kena kerja, kena kira interest dan sebagainya. Jadi maknanya di situ kita kena melaksanakan muamalah ribawiyah. Tak boleh lari. Ya, orang yang kerja bank boleh lari tak daripada riba? Lari tak? Okay. Bank itu sendiri diadakan kerana untuk keuntungan. Bank itu diwujudkan kerana untuk keuntungan. Okay. Jadi maknanya ada sahabat ni, dia yalah gaji 8,000, 10,000 sebulan kan. Sampai susah dia dah belajar sunnah. Jadi dia merasa macam jiwa dia terhimpit dengan iman dia dan pekerjaan dia. Yang gaji dia cukup lumayan, iman dan pekerjaan. Dia berdoa dan dia melawan kehendak tuntutan nafsu tadi kan. Dia berusaha dan berdoa, Allah Ta'ala lapangkan diri dia untuk meninggalkan pekerjaan tersebut. Dia berhenti. Ya kan? Dia berhenti daripada kerja bank tadilah. Jadi bila dia berhenti, Allah gantikan dengan yang lebih baik. Ya kan? Dulu masa dia kerja, dia stres, darah tinggi. Ya kan? Lepas tu bila dia berhenti kerja, dia tinggalkan kerja tu. Bukan dia tak mau kerja, dia seorang yang berdedikasi. Dia seorang yang rajin bekerja. Dia keluar sebelum subuh lagi dah. Ya kan? Naik bas dari satu tempat pergi ke tempat kerja dekat Kuala Lumpur sana. Ya? Naik bas. Keluar awal. Masya Allah, memang datang awal. Tak miss. Memang seorang yang berdedikasi dalam melaksanakan kerja dia. Ya? Jadi itulah dia tuntutan keimanan tadi. Allah beri kepada dia taufik. Dia berhenti dan bos dia pun pelik. Kenapa kau ni dah gaji besar nak berhenti kan? Kerja bukan payah mana? Kau dah ada pengalaman semua bekerja dan sebagainya tadi kan? Jadi maknanya itulah dia. Ujian dia. Ni gaji nak naik lagi. Gitu. Ujian. Tetapi dia fikir, kalau dia mati lah dalam keadaan yang macam tu macam mana? Bersekongkol dengan urusan ribawiyah ni kan, urusan riba ni. Dan dia tengok 2-3 orang kawan dia dah mati dah. Mati dalam tidur lah, apalah kan. Macam mana tu? Jadi maknanya dia bertekad untuk berhenti bekerja dan dia tinggalkan perkara itu kerana Allah Ta'ala. Kerana kalau ikut kehendak nafsu, nak kerja terus lah. Sebab gaji besar kan. Jadi, maka Allah gantikan kesihatan yang baik untuk dia. Dia tak ada darah tinggi habis, kosong. Mana tak jadi darah tinggi. Sebelum dia makan ubat, okey. Tak stres lah. Yang pertama. Yang keduanya,
Dia berniaga macam-macam, dia berniaga lah. Dia buat perniagaan macam-macam. Dan akhirnya lah Allah beri kepada dia kelapangan. Dia dapat beli rumah, disewakan. Itulah dia cerita dia kan. Sebab itulah sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Man taraka syai'an lillahi. Jadi barang siapa yang meninggalkan sesuatu kerana Allah, kan? Kerana Allah, awadahullahu, Allah akan tukarkan, Allah akan gantikan dengan yang lebih baik daripada apa yang dia biasa lakukan tu. Apa yang dia tinggalkan itu. Dan dia akan dapati kelazatan, kemanisan iman dalam hati dia. Subhanallah. Jadi begitulah kawan-kawan kita kan. Lagi satu saya melihat, contohnya kan, sahabat-sahabat kita yang bekerja di atas kapal terbang. Kapal terbang kan, kalau yang perempuan tu jadi pramugari kan, pakaian dia kena pakaian yang macam Allahu Akbar. Pakaian dia kalau saya nak masukkan lengan saya dalam pakaian tu pun mungkin tak boleh masuk kot. Dia punya sendat pakaian dia kan. Pertama. Kita tengok kan, ini cerita MAS lah, Malaysia Airlines System lah, yang kita pernah naik kapal terbang MAS. Dan dia orang ni pula terpaksa surung kereta tolak yang ada arak di atas kereta tolak tadi kan. Dan dia pun ni kena jual pula arak-arak tadi kepada penumpang-penumpang kapal terbang yang berasa nak minum arak tadi kan. Ini semua maksiat pada Allah. Kita duduk di tempat yang nyawa kita tu di hujung tanduk. Orang kata apa, umpama telur di hujung tanduk. Kan? Maknanya di atas udara tadi. Nyawa kita bila-bila boleh melayang. Kan? Dalam keadaan yang menakutkan begitu pun, mereka masih lagi boleh untuk menerhakai Allah. Bermaksiat kepada Allah. Ini pekerjaan yang mereka terpaksa lakukan. Nak buat macam mana? Ini kerja kami. Ini kerja kami. Nampak tak? Kita katakan kepada sahabat-sahabat kita yang ada keinsafan lah. Yang ada dalam naluri dia rasa untuk insaf. Ditinggalkan pekerjaan tadi sebagai pramugari ke, sebagai pilot ke yang bawa kapal terbang tu kan. Dia tak ada alasan bagi dia nak kata ini darurat dan sebagainya. Ini mengarut. Ini bukan darurat. Tak ada pekerjaan, berlambat lagi pekerjaan lain. Jangan kata, saya tak pandai buat kerja lain. Jangan kata macam tu. Ni hadis Nabi kata. Saya teringatlah seorang pilot dulu pernah, dia kata apa? Dia kata tak apa, dia kata sebab kita darurat, tak ada kerja lain yang kita boleh buat. Ini salah. Ini salah, tak betul. Dia kena bertaubat daripada apa yang dia cakap. Bahaya kan? Jadi, dia kata, kalau maknanya majikan boleh ikut tuntutan syariat, maka teruskan bekerja. Bukan tak ada kapal terbang lain yang boleh ikut syariat macam Pakistan Airlines System kan, PIA Pakistan. Dia pun tak ada jual arak atas kapal terbang dia apa. Tak ada arak. Kan? Dan bila nak naik pun dia siap dengan baca doa lagi pula kan. Dia ajar penumpang untuk baca doa ketika nak kapal terbang nak naik ke atas. Nak terbang. Dia ajar berdoa. Jadi bukan tak boleh buat. Tapi yang peliknya kita di Malaysia ni lah, dia tak tahulah kapal terbang MAS sekarang tu tak tahu ada ke tidak, Allah Ta'ala alam, tak tahulah. Kan? Jadi depa ingat rezeki depa yang buat. Sebab tu depa tak ada keberkatan pada depa. Tengok kapal terbang depa syarikat MAS ni tak tahulah jadi apa, Allah Ta'ala alam. Tapi depa ni melakukan perkara yang dimurkai oleh Allah Ta'ala. Allah murka apa yang dia buat tadi. Jadi para pekerja, dia tak boleh kata kami terpaksa. Tak boleh kata, dia kena berhenti, kena cari kerja lain dan Allah Ta'ala akan gantikan. Itu iman. Kalau tak ada iman, mana dia akan buat apa-apa saja lah sewenang-wenangnya ikut perasaan dia. Tapi iman yang memacu kita tadi kepada keredaan Allah, maka dia akan tinggalkan pekerjaan yang macam tu. Sama ada pramugari ke, pramugara ke, pilot ke, sama aja. Ya. Kalau ada kapal terbang tu jual arak tadi, jangan dia kerja di situ lah. Kan? Dia akan terlibat sama. Begitu juga dengan urusan ribawiyah tadi kan. Orang yang kerja di bank-bank ni kan. Begitu. Ini semua itulah di ujian Allah Ta'ala kan. Pada orang tadi. Dia ada kemampuan, dia ada kelebihan tertentu. Maka dia berpeluang untuk bekerja di tempat itu. Tapi tempat tu tempat yang maksiat kepada Allah. Maka dia tinggalkan tempat tu lah. Jangan pergi di situ.
Ini apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang tinggalkan sesuatu kerana Allah. Ingat loh, kerana Allah tinggal, maka Allah pasti akan gantikan dengan yang lebih baik daripada apa yang dia dulu berada padanya. Kan? Begitu. Jadi saya nampaklah ada seorang dua orang kawan yang macam tu. Tapi yang saya nampak dua orang kawan lah yang kerja dengan bank. Dia berhenti tinggalkan bank. Seorang lagi dia bawa van sekolah, bawa sekolah budak sekolah. Kan? Dia sendiri beritahu pada saya kehidupan dia lebih baik daripada sebelum ini. Dan jiwa dia lebih tenang daripada sebelum ini. Sebab bila dia kerja itu, dia setiap waktu boleh pergi solat masjid berjemaah lah. Serta sebelum pandemik, lama lah cerita ni. Ya? Begitu. Baik, dalam buku ini para pembaca akan dapati perkara yang diharamkan, yang mana ia diharamkan secara qat'i. Ya. Qat'i maksudnya secara putus. Qat'i ni qata'a, bahasa Arabnya qata'a. Qata'a ni mana potong. Kan? Potong ataupun memutuskan. Kalau yang qata'a terputus, terpotong. Jadi maknanya yang qat'i yang putus. Maknanya tak boleh buat apa dah. Nah, begitu. Berdasarkan dalil daripada Al-Quran dan As-Sunnah, ya, perkara-perkara yang diharamkan ini merupakan suatu perkara yang sering berlaku dan umumnya dilakukan oleh majoriti umat Islam. Kebanyakannya dilakukan oleh orang Islam. Saya nyatakan satu persatu di sini, kata Syekh di sinilah, kata Syekh Muhammad bin Salih Al-Munajjid, hafizahullah, bertujuan memberi penjelasan dan nasihat. Saya hanya nak jelaskan nasihat. Jadi orang nak ikut tak mau ikut, tidak ada paksaan. Jadi kita ni ialah tugas kita hanya sampaikan. Tuhan tak tanya nanti, kenapa orang tak terima? Tuhan tidak tanya yang tu. Tuhan tanya yang mana? Tuhan tanya kamu dah sampaikan belum? Dah sampai ke? Belum. Bila kita sampaikan, selamatlah. Begitu. Bertujuan memberi penjelasan dan nasihat. Jadi ad-dinu an-nasihah, agama ini adalah nasihat. Nabi kata 3 kali tu. Sallallahu alaihi wasallam kata ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah. Agama itu nasihat, nasihat, nasihat. Okay? Jadi hidup kita ni kena ada nasihat lah. Sama ada nasihat untuk diri kita sendiri ataupun keluarga dan kawan-kawan kita. Hanya kepada Allah saya memohon petunjuk, taufik. Petunjuk dan taufik, ya. Petunjuk kalau yang pertama tu umum lah. Kan? Al-bayan. Petunjuk al-bayan, penjelasan lah. Kalau taufik ni hanya daripada Allah Ta'ala saja, orang lain tak boleh bagi. Nanti buka pintu hati ni. Buka pintu hati ni, hak Tuhan lah. Itu hak Allah Ta'ala. Dia nak buka hati siapa, itu suka dia. Tapi kalau petunjuk penjelasan telah sampai kepada umum manusia. Saya mohon petunjuk, taufik serta kekuatan untuk sentiasa menjauhi larangan-larangannya. Jadi kalau Allah tak bagi dekat kita taufik, kalau Allah tak bagi dekat kita kekuatan jiwa, kan, untuk meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan, kita tak mampu nak meninggalkannya. Ini buat diri saya dan seluruh umat Islam, kata Syekh di sini lah, alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah akan menjauhkan kita semua dari segala bentuk keburukan. Ini sama ada keburukan di dunia ataupun keburukan di alam yang seterusnya, alam barzakh dan alam akhirat. Sesungguhnya sebaik-baik pelindung adalah Allah dan dialah yang maha penyayang antara hamba-hambanya yang penyayang. Allah Ta'ala ni maha penyayang. Okey. Habislah mukaddimah. Nanti insyaAllah kita ini akan masuk pada kandungan dia lah. Ada banyak kandungan di sini. Kan berkenaan dengan dosa-dosa ini pandang remeh oleh manusia, kan. Mula-mula letak dalam kategori syirik dulu, syirik, kan. Sembah kubur, nazar dan sembelih bukan kerana Allah, menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Sihir dan tilik nasib, percaya bintang dan cakrawala membawa sial. Riak dalam beribadat, kan. Kemudian riak tiyarah, tengok burung lalu kita kata ni hari ni sial ni.
bersumpah dengan nama selain Allah, bergaul dengan orang munafik dan ahli maksiat, tidak tamakninah dalam solat, banyak melakukan pergerakan dalam solat, mendahului imam dengan sengaja, masuk masjid selepas memakan sesuatu yang berbau, menyakiti orang, kemudian zina, liwat, isteri menolak permintaan suami, isteri minta cerai tanpa sebab, zihar, berjimak ketika haid, meliwat isteri, tidak berlaku adil terhadap isteri, berkhalwat, bersalaman dengan wanita ajnabi. Nampak tak? Ni. Wanita berwangian ketika keluar rumah, wanita musafir tanpa ditemani mahram. Ini semua dosa. Memandang wanita dengan sengaja. Kemudian dayus, sifat dayus. Kemudian memalsukan keturunan bapa dan mengabaikan tanggungjawab. Makan riba, menyembunyikan kerosakan barang yang dijual. Ini orang berniaga. Judurian, nipu. Menaikkan harga barang. Berniaga ketika solat Jumaat. Judi, mencuri, rasuah, merampas tanah milik orang lain, menerima hadiah setelah menolong, bekerja. Kan, bekerja dengan kerajaan, lepas tu orang bagi hadiah kita ambil. Kan, mengabaikan hak pekerja, tidak adil terhadap anak-anak, meminta-minta, niat tidak mahu membayar hutang, makan harta haram, minum arak, menggunakan bekas daripada emas atau perak, bekas makan minum ni kan. Persaksian yang palsu, kan? Mendengar muzik, ni orang suka dengar, mendengar muzik, ni haram, kan? Kemudian mengumpat, batu api, melaga-lagakan orang, memasuki rumah orang lain tanpa izin lah tentunya, berbisik-bisik antara orang ketiga, kemudian berpakaian labuh, isbal bagi kaum lelaki, lelaki memakai emas, memakai pakaian pendek, nipis dan ketat, menyambung rambut, lelaki meniru wanita atau sebaliknya. Ni, menghitamkan warna rambut. Dia bagi warna dia, warna putih dia warna hitam, kan? Lain warna hitam tak apa, kan? Tapi itu pun berlaku jugalah kekhilafan. Ada di antara ulama yang mengatakan warna hitam yang disebut dalam hadis tu bukan lafaz hadis, itu lafaz rawi. Dia pengkaji sebab macam tu lah. Contoh Syekh Al-Matiri, dia ada kajian tentang tu. Okay, kemudian melukis makhluk, gambar makhluk yang bernyawa. Ya? Kemudian mimpi yang direka. Maksud dia apa? Dia cerita ke orang, malam tu dia aku mimpi kan gini, pembohong. Aku mimpi jumpa Nabi kata gini. Tiba-tiba dia bohong. Mimpi yang direka. Ya? Aku mimpi engkau jadi wali lah. Bohong. Ya? Kemudian berjalan, duduk dan membuang hajat di kuburan, langkah-langkah kubur orang, pijak-pijak kubur orang, masuk kawasan kubur pakai kasut, tidak menanggalkan kasut, ya. Kemudian tidak membasuh kemaluan selepas kencing, mencuri dengar perbualan orang lain, kemudian jiran yang berperangai buruk. Ini semua dosa-dosa. Wasiat yang ditolak, contohnya wasiat tolak apa dia? Dia berwasiat supaya kalau aku mati esok bawa balik jasad aku ke Kedah ke. Ini wasiat yang tak boleh diterima lah. Permainan dadu, ya? Melaknat orang yang tidak sepatutnya, meratapi jenazah, menampar atau membuat tanda pada muka, kan? Yang tidak bertegur sapa melebihi 3 hari. Ini semua yang disebut di sini dosa-dosa yang dipandang remeh oleh kebanyakan manusia, melakukan perkara ni. Satu daripada dosa-dosa ni ataupun beberapa daripada dosa-dosa yang telah ditulis di sini, yang telah di list di sinilah dalam kandungan ni. Itu dia. Jadi seterusnya kita pergi kepada dosa yang pertama lah. Dosa yang terbesar yang dipandang remeh oleh kebanyakan manusia, iaitu syirik. Apa makna syirik? Syirik itu terjemah dalam bahasa kita penyengutuan. Syarikat. Apa makna syarikat? Syarikat sekian-sekian sendirian berhad. Syarikat. Di mana ya? Persekutuan, perkongsian. Gitu.
Persekutuan, perkongsian itu syarikat. Jadi orang yang melakukan kesyirikan dia menyekutukan Allah Ta'ala kan, dengan yang lainnya. Allah pun dia minta, yang lain pun dia minta. Allah pun dia sembah, yang lain pun dia sembah. Ya kan? Itu kesyirikan. Kepada Allah pun dia berharap. Kepada selain Allah pun dia berharap juga. Okey, apa kata Syekh di sini tentang syirik ya? Syirik atau menyekutukan Allah adalah perbuatan paling diharamkan dan merupakan dosa paling besar. Ya. Tak ada dosa lagi lah besar yang lebih besar daripada dosa syirik. Ini dosa paling besar. Yang menyebabkan orang tadi kalau dia mati dalam keadaan macam tu, dia akan kekal dalam api neraka selama-lamanya. Kan? Tak akan keluar lagi daripada neraka. Baik, syirik atau menyekutukan Allah adalah perbuatan paling diharamkan dan merupakan dosa paling besar. Menurut Abu Bakrah radhiyallahu anhu. Ya, Abu Bakrah. Bakrah ni mana apa Bakrah? Bakrah ni terjemah dalam bahasa kita dia panggil apa? Tu. Roda yang dipanggil sebagai puli tu. Puli kan untuk kita angkat barang berat tu kan. Contohnya kita masukkan baldi dalam perigi yang dalam. Kemudian kita nak tarik, masukkan pakai tali kan. Lepas tu dia ada macam takal ataupun puli yang diletak tali pada puli tadi, maka kita pun tarik, maka dia akan pusing roda dia akan pusing. Itu dia panggil bakrah. Jadi Abu Bakrah ni, siapa yang menggelarkan dia sebagai Abu Bakrah? Yang menggelarnya sebagai Abu Bakrah adalah Rasulullah SAW, yang mana dia dulu adalah daripada penduduk Taif lah. Yang Nabi SAW ni kepung Taif kan. Dan Nabi bagi tahu siapa yang turun daripada atas, maka dia selamat. Jadi Abu Bakrah diturun daripada atas benteng tadi menggunakan puli. Okay? Tali kan. Zoom, turun kan. Jadi gitu. Itu sebab tu Nabi panggil dia Abu Bakrah radhiyallahu anhu. Katanya Rasulullah SAW bersabda, Ala unabbi'ukum bi akbaril kabair. Maukah kamu semua aku ceritakan kepada kamu tentang sebesar-besar dosa. Yakni dosa yang terbesar. Mau tak? Salasan, Nabi kata 3 kali. Ala unabbi'ukum bi akbaril kabair. Ala unabbi'ukum bi akbaril kabair. Maukah kamu semua aku tunjukkan kepada kamu dengan sebesar-besar dosa? Qalu bala ya Rasulullah. Mereka mengatakan, ya, silakan ya Rasulullah. Qala, kata Rasulullah SAW, al-isyraku billah. Iaitu menyekutukan dengan Allah. Syirik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap dosa berkemungkinan akan diampunkan oleh Allah kecuali dosa syirik, kan? Jadi setiap dosa ada kemungkinan diampunkan oleh Allah Ta'ala. Dan di sana pun kita tahu kan, ada amalan-amalan yang akan mengkafarahkan dosa-dosa yang kita buat kan. Dosa sebelum dosa akan datang. Di antara amalan tersebut dia, ada hadis yang menyebut tentang puasa Muharram kan. Puasa Muharram maknanya 9 dan 10 Muharram tu bila kita melaksanakannya, dia akan menghapuskan dosa setahun sebelumnya. Subhanallah. Kan? Tapi kalau puasa hari Arafah pula, dia tambah lagi ekstra setahun lah. Setahun yang akan datang dan setahun yang lalu. Pengampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi maknanya macam mana fahamnya? Kan, tahun yang akan datang tu, Allah Ta'ala akan dorongkan kita untuk melakukan perkara-perkara kebaikan. Perkara-perkara saleh. Gitu. Jadi semua dosa berkemungkinan akan diampunkan oleh Allah. Maksud ada harapan untuk diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Okay? Kecuali dosa syirik. Dosa syirik ni tidak ada peluang. Allah tidak memberi peluang kepada siapa saja untuk menyelamatkan diri daripada neraka setelah ia melakukan dosa kesyirikan tadi.
Jadi kalau di dunia dia telah menyekutukan Allah, apa perlu dia buat? Ia memerlukan taubat khusus lah. Maksud dia mengucap balik lah. Masuk Islam balik lah. Menyesal dengan apa yang pernah dia lakukan daripada dosa-dosa tersebut. Okey. Firman Allah Ta'ala, ini Allah sebut dalam surah An-Nisa kan, ayat 48. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Sesungguhnya Allah la yaghfiru, tidak akan mengampunkan, an yushraka bih, bahawa disekutukan dengannya, wa yaghfiru ma duna dhalik, dan dia ampunkan apa yang selainnya, liman yasha, untuk siapa yang dia kehendaki. Baik. Di dosa selain syirik itu masih ada harapan. Masih ada harapan dengan rahmat, kasih sayang, limpahan Allah Ta'ala yang tidak terhingga tadi, masih lagi boleh mengharap. Sebab tu ada orang yang terakhir keluar dari neraka Jahannam kan. Ada orang yang dah masuk neraka kemudian dengan izin Allah Ta'ala, Allah suruh waris-waris dia tadi maknanya pergi carilah neraka untuk selamatkan dia daripada neraka tadi kan, bagi syafaat. Syafaat keluarga untuk keluarga, syafaat kawan-kawan untuk kawan-kawan kan. Setelah syafaat para anbiya untuk umat mereka, syafaat malaikat untuk hamba tadi, ada juga syafaat kawan-kawan untuk kawan-kawan, ya, syafaat keluarga untuk keluarga. Gitu. Masih ada harapan untuk diampunkan. Itu dosa selain daripada dosa syirik. Kalau dosa syirik kan habis. Neraka Jahannam kekal abadi. Baik, jenis-jenis syirik antaranya syirik al-akbar. Syirik akbar ni syirik besar lah. Ya, apa ni syirik besar? Syirik besar ni akan mengeluarkan seseorang itu daripada Islam. Keluar daripada Islam. Ya, kafir. Dan orang yang berkenaan jika meninggal dalam keadaan begitu, dia akan kekal di dalam neraka. Antara fenomena syirik yang jenis ini yang biasa berlaku di sebahagian besar negara-negara umat Islam ialah ni kan, di Malaysia ke, di Indonesia ke, di Pakistan ke, di negara yang ada umat Islam, di India ke, kan? Ini kita tengok. Menyembah kubur. Ini yang berlaku. Ini yang berlaku. Kita lihat kan. Ada orang-orang yang jenis selempang-selempang, serban, apa semua tadi ni. Pergi ke kubur sekian-sekian. Pergi kubur ni, pergi kubur sana, berzikir dan sebagainya. Kan? Menyembah kubur. Mereka percaya bahawa para wali yang telah meninggal boleh memenuhi hajat mereka dan boleh membebaskan mereka daripada pelbagai kesusahan. Astaghfirullahaladzim. Ini jelas-jelas syirik besar ni. Ya. Disebabkan kepercayaan sebegini, mereka sanggup memohon pertolongan dan bantuan kepada para wali yang telah meninggal. Padahal Allah telah berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dan Tuhanmu telah menetapkan, telah memerintahkan supaya janganlah engkau beribadat. Janganlah engkau beribadat illa iyyahu, kecuali hanya kepadanya. Jangan beribadat kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Antara perkara yang termasuk dalam kategori menyembah kubur ialah memohon pertolongan kepada orang-orang yang telah meninggal, sama ada Nabi atau orang saleh. Ni. Pada Nabi pun kita tak boleh nak minta, tambah lagi pada orang yang saleh. Lagi tak boleh. Ya. Kan di sana ada nasyid boleh menyanyikan, Indonesia nyanyi. Ya Allah, Allah, Allah. Ya Rasulullah aghithna. Ini perkataan syirik.
Ya Rasulullah tu dia menyeru Rasulullah. Dia menyeru ya Rasulullah. Aghithna, tolonglah kami ya Rasulullah. Aghithna, tolonglah kami pada perkara yang orang lain tak boleh tolong. Astaghfirullahalazim. Kan dalam nasyid-nasyid dalam handphone kita kan, YouTube berapa lah tunjuk tu. Budak-budak suka dengar tu. Allah, Allah, ya Rasulullah, aghithna. Na'udzubillah. Rosak akidah. Tengok, memohon pertolongan kepada orang telah meninggal sama ada Nabi atau orang saleh. Selain itu dia juga berharap akan mendapat syafaat atau menghindarkan mereka daripada sebarang kesusahan hidup. Dia berharap kepada wali-wali tadi supaya menghindarkan mereka daripada kesusahan hidup. Sedangkan Allah Ta'ala berfirman, أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ, atau siapakah yang memperkenankan doa orang yang menderita, kesempitan, kepayahan, إِذَا دَعَاهُ, apabila dia menyerunya, dia minta kepada Allah Ta'ala, minta dalam keadaan dia ni dalam kesusahan, kepayahan. Dia maknanya di antara tempat-tempat doa dimakbulkan dengan cepat pada dalam tempat-tempat genting ni. Tempat-tempat keadaan waktu-waktu genting. Waktu-waktu payah. Kan? Indonesia kata waktu paciklik. Kan? Jadi waktu-waktu keadaan macam ni kita berdoa minta kepada Allah. InsyaAllah dia akan segera makbul. Contohnya kita sekarang berada pada waktu pandemik ni kan, ya Allah kan, tak sedar kena orang ni kena, tak sedar orang kena. Seorang-seorang kena kan, dengan virus yang bahaya ni. Jadi keadaan tersepit ni kita maknanya berdoa betul-betul, bertawajuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan keikhlasan dan kesungguhan, maka Allah Taala akan perkenankan dan makbulkan permintaan kita. Allah kata, amman yujibul muttarra idza da'ahu. Siapakah yang akan menghilangkan kepayahan, kesusahan orang yang dalam kesempitan apabila dia menyeru Allah. Siapa lagi? Ya? Laisa laka fi kulli lakallahu. Sebenarnya tidak ada apa-apa untuk kamu melainkan Allah sahaja untuk kita semua. Allah yang ada untuk kita semua akan menolong kita, akan menghilangkan kesempitan kita, menghilangkan kesusahan kita. Kita pandemik ni dah 2 tahun hampir dah kan. Dalam keadaan dah dahsyat kan, orang bertimbuk-timbuk kena 20,000 lebih kan. Jadi maknanya apa dia yang perlu kita lakukan? Teruskan berdoa kepada Allah. Berdoa dan meninggalkan segala maksiat. Dia punca dia itulah dia, kan? Maksiat yang berleluasa di kalangan masyarakat ke, di kalangan pemimpin ke. Maksiat apa di kalangan pemimpin ya? Kan? Tidakkah mereka tadi bergaduh sama sendiri, maki hamun sana sini, memburukkan orang tu, memburukkan orang ni. Dosa, maksiat. Kan? Baik. Wa yakshifu su'a, yang akan menghilangkan segala keburukan. Siapa? Allah. Wa yaj'alukum khulafa'al ard, dan dijadikan kamu sebagai penguasa di bumi. Ailahum ma'allah. Adakah Tuhan selain Allah? Adakah? Allah Ta'ala tanya. Di sini Allah tanya istifham inkari. Adakah Tuhan sama Allah? Jawapannya tentu tidak. Gitu. Kemudian sudah menjadi kebiasaan dan tradisi setengah golongan menyebut nama syekh atau wali tertentu. Kan? Sama ada dalam keadaan berdiri, duduk, selepas melakukan dosa, ketika menghadapi masalah, ketika ditimpa bencana, musibah, dan ketika hidup susah. Kan? Terlintas dalam benak saya, dalam fikiran saya tentang ni. Ada golongan-golongan tertentu, pengikut-pengikut tarekat-tarekat tertentu, dia buat benda ni. Dia akan pergi ataupun dia akan bermunajat kepada tok guru mereka. Macam tarikat Qadirun Yahya, sebab pernah dengar tarikat Qadirun Yahya kan, yang sekarang ni mana di pusat dia, ramai pengikut dia di sebelah JB Johor sana lah kan. Jadi mana mereka ni, kalau mereka nak beribadat, mereka nak solat, mereka akan bayangkan wajah tok guru mereka, bawa solat tu akan khusyuk, diterima oleh Allah Ta'ala nak solat.
Kan? Bila dia nak berzikir pun dia akan bayangkan wajah Tok Guru dia lalu dia berzikir. Qadirul Yahya ni orang Indonesia. Orang Indonesia. Dia mengasas tarikat ni. Jadi ramai mengikut dia. Ada JB sana ramai mengikut dia kan. Ada sahabat-sahabat yang telah bertaubat pun daripada mengikuti kumpulan sesat ni lah. Tapi kesian lah kan. Buat kerja-kerja syirik tadi. Kemudian antara mereka ada yang menyeru, wahai Muhammad, wahai Ali, wahai Syazili, wahai Rifa'i, Al-Idrus, Syaidah Zainab, Ibnu Ulwan dan bermacam-macam lagi untuk bentuk seruan. Bagaimana Allah telah menegaskan dalam Al-Quran, Innal ladzina tad'una min dunillahi ibadun amsalukum. Innal ladzina, sungguhnya yang kamu seru selain daripada Allah, okay? Sebagai hamba, selain daripada Allah Ta'ala adalah hamba-hamba juga seperti kamu. Malaikat-malaikat ni ataupun manusia-manusia yang soleh wali ni, maknanya mereka juga adalah hamba seperti kamu. Kenapa nak kena minta kepada makhluk? Sedangkan Allah Ta'ala dah bagi tahu, mintalah pada Allah Ta'ala segala hajat dan kehendak kita. Ya, jadi maknanya tak seperti hajat kita hari ni dapat. Kan? Gitu. Maksudnya kan, setengah penyembah kubur pula. Ya, penyembah kubur ni mereka yang sujud di atas kubur macam di Indonesia sana, di Yaman, di Hadramaut, banyaklah benda-benda kan. Benda-benda macam ni. Setengah penyembah kubur pula ada yang melakukan tawaf keliling kubur. Saya teringat ada seorang sahabat Myanmar, dia cerita pasal di kampung dia. Dia pada satu kubur tu. Jadi bila dia orang nak pergi ke surau masjid nak solat, dia orang akan lalu ke kubur tu. Nanti dia orang akhirnya dia orang buat bulatan, letak susun batu kat situ. Dia akan tawaf terus pergi solat. Ya? Balik lagi sampai tu tawaf balik rumah. Tu. Di Myanmar, sebab tu dia ni kena maknanya dahsyat kan. Allah Ta'ala timpakan keburukan mereka kerana kesyirikan yang melampau tadi. Baik. Jadi setengah penyembah kubur pula ada yang melakukan tawaf, iaitu mengelilingi kubur pada para wali itu dan mencium setiap sudut kubur lalu mengusap ke seluruh tubuhnya. Kalau perempuan yang dia nak hamil, tak hamil tu, dia akan ambil susat di batu nisan, dia akan usap di perut dia. Astaghfirullahalazim. Mereka akan mengusap muka mereka dengan tanah dan debu yang melekat di kuburan tersebut. Begitu. Sebahagian mereka lagi ada yang sujud ketika melihatnya. Astaghfirullahalazim. Berdiri di sisi kubur dengan penuh khusyuk, tawaduk dan merendah diri, sambil mengaju permintaan dan memohon hajat kepada mereka, kepada orang kubur tadi. Allahu Akbar. Malah ada yang meminta disembuhkan penyakit, menambahkan zuriat dan keturunan dan dimudahkan segala urusan. Tidak ketinggalan pula ada yang menyeru, Ya Sayyidi, aku datang kepadamu dari negeri yang jauh, janganlah engkau kecewakan aku. Sedangkan Allah telah berfirman kan, tentang mereka ni, tentang nak buat kerja syirik ni. Allah kata apa? A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah. من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. ومن أضل, Allah kata, siapakah yang terlebih sesat? Siapa lagi yang lebih sesat? Maksud tak ada siapa lagi dah yang lebih sesat daripada orang ni. Sebenarnya orang ni mimman yad'u min dunillah, daripada orang yang menyeru selain daripada Allah Ta'ala. Man la yastajibu lahu, orang yang tidak akan memperkenankan baginya ila yaumil qiyamah, pada hari kiamat. An du'aihim wa hum an du'aihim, dan mereka itu daripada doa-doa mereka, daripada doa yang mereka mintakan itu ghafilun, lalai. Mereka tidak khusyuk dalam doa mereka terhadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Maknanya
la yastajib yang mereka seru itu, wahum an du'aihim ghafilun, yang mereka seru itu tidak dapat memperkenankan kepada yang meminta. Yang diseru tidak dapat nak beri kepada yang meminta tadi. Wahum an du'aihim ghafilun, sebab dia pun makhluk juga, macam mana dia nak bagi kepada orang lain, sebab dia pun Allah Taala bagi dekat dia macam tu. Kemudian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man mata, barang siapa yang mati, Allah Nabi kata barang siapa yang mati wa huwa yad'u min dunillah, sedangkan dia menyeru selain daripada Allah, kan, sebagai sekutu, min dunillahi niddan, menyeru selain daripada Allah Taala sebagai sekutu, dakhalan nar, dia pasti akan masuk ke dalam neraka. Pasti akan masuk neraka. Kekal abadilah. Kekal abadi. Kemudian selain itu, sebahagian lagi mencukur rambutnya di perkuburan. Ni pula ada cerita lain pula ni. Orang yang buat jalan itu mencukur rambut dia di kuburan. Dan juga ada yang membawa buku manasikul hajj, masyahid. Maksudnya ada yang bawa buku tentang ibadat-ibadat haji, di kubur keramat. Tak tahulah buat apa. Ada yang mereka maksudkan dengan masyahid di sini adalah kubur-kubur para wali. Sebahagian mereka pula percaya bahawa roh para wali itu mempunyai kemampuan untuk mentadbir alam dengan izin Allah. Astaghfirullahalazim. Dan mampu memberi manfaat atau mudarat, sedangkan Allah telah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ, dan jika Allah timpakan sesuatu yang bahaya padamu, kamu ditimpa penyakit yang berat, penyakit kronik, Allahu Akbar, dia berkata tak ada ubat, padahal ubat tu ada, kan? Ubat setiap penyakit ada, Allah dah turunkan penyakit, Allah turunkan bersamanya ubat. Bila kena ubat pada penyakit itu sesuai, maka sembuhlah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi wa in yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Kalau Allah timpakan engkau dengan kemudaratan, maka tidak ada siapa pun yang dapat menghilangkan mudarat itu daripada engkau kecuali Allah. Kecuali Allah. Ada. Wa in yuridka bi khairin, kalau Allah menghendaki kebaikan kepada engkau, maka tidak ada yang dapat menolak kelebihan kurniaan Allah Ta'ala itu, melainkan dia akan sampai kepada kita, kepada engkau. Gitu. Jelas kan? Baik. Itu yang pertama, kesyirikan lah. Syirik ni boleh menyebabkan seorang itu ke dalam api neraka yang kekal abadilah. Tak akan keluar lagi dah. Jadi hati-hati. Hati-hati daripada kesyirikan. Jadi macam mana nak berhati-hati? Kena belajarlah undang-undang dia. Kan, nak kereta, nak bawa kereta pun kita kena belajar undang-undang. Bukan main belah macam tu je. Bukan main hentam macam tu je. Kena ada undang-undang. Macam mana nak naik kereta. Macam mana nak pakai tali pinggang. Macam mana nak start kereta. Macam mana nak masuk gear. Semua diajar kan. Jadi begitu. Baik, seterusnya yang keduanya. Nazar dan sembelihan bukan kerana Allah. Ini juga kesyirikan lah. Nazar bukan kerana Allah Ta'ala. Ya. Ini juga kesyirikan. Termasuk perbuatan syirik ialah bernazar kepada selain Allah, seperti yang dilakukan oleh setengah golongan yang bernazar untuk menyediakan lampu atau pelita kepada penjaga kubur. Selain itu termasuk syirik besar ialah menyembelih binatang untuk dihadiahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Ta'ala, fasalli li rabbika wanhar. Oleh itu kerjakanlah solat semata-mata kerana Tuhanmu. Dan sembelihlah binatang korban sebagai tanda syukur. Syukur kan? Maksud binatang korban tadi.
Ini bermakna sebarang sembelihan binatang korban hanya layak dipersembahkan kepada Allah dan atas namanya. Tetapi bukanlah daging dan darah itu sampai kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana yang Allah sebut dalam Al-Quran, la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin at-taqwa minkum. Sebagaimana firman Allah dalam surah la yanalallahu dima'uha wala luhumuha walakin yanaluhu at-taqwa minkum. Luhumuha yanalu sampai apa ni? Yanaluhu at-taqwa minkum. Tak jumpa. Okey. Tak apalah. Baik. Nak ceritanya bahawa yang sampai kepada Allah Ta'ala itu adalah ketakwaan kita lah. Darah dan daging itu maknanya tumpah ke bumi. Dan daging itu dimakan oleh kita. Tapi apa yang sampai kepada Allah Ta'ala adalah ketakwaan kita. Amalan, kan? Kesungguhan kita tadi dalam beramal. Okey, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu man dhabaha li ghairillahi. Ya, Allah Taala melaknati mereka yang menyembelih sembelihan untuk selain Allah. Contohnya untuk jamu jin ni kan. Ada kalau kepercayaan sebagian orang. Kita tengok masih lagi kalau di Indonesia semakin masih ada lagi kan. Orang sembelih kambing untuk apa? Untuk tuangkan darah kambing tadi ke tiang seri rumah lah, kan? Tuang darah kambing. Kenapa? Kerana etikat tertentu lah, kan? Minta selamat dan sebagainya daripada makhluk jin dan sebagainya, atau kesyirikan. Terdapat dua perkara yang diharamkan tentang masa penyembelihan, tentang masalah penyembelihan. Iaitu pertama penyembelihan kepada selain Allah, untuk selain Allah. Yang kedua penyembelihan bukan atas nama Allah. Dia sembelih di atas nama berhala, di atas nama apa kan? Gitu. Ini dua bentuk pengharaman lah dalam penyembelihan. Tak boleh makan lah. Boleh makan. Kedua-dua jenis daging sembelihan itu tidak boleh dimakan. Dan termasuk cara penyembelihan masyarakat jahiliyah yang diistilahkan pada zaman kita sebagai upacara sembelihan untuk golongan jin. Astaghfirullahaladzim. Umpamanya, contoh ni. Mereka membeli rumah, membeli sebuah bangunan, atau ketika membajak tanah, mereka akan menyembelih di tempat itu atau di depan pintu masuk sebagai syarat untuk mengelakkan sebarang gangguan jin dan makhluk halus. Ini dia kesyirikan. Orang yang buat kerja ni kalau dia mati masuk neraka jahanam kekal abadi lah. Walaupun dia pakai kopiah, walaupun dia pakai sorban, walaupun dia pakai jubah, kan? Walaupun ada janggut dan sebagainya, tapi kalau buat kerja-kerja syirik ni, tak ada harapan untuk selamat daripada neraka jahanam, kena bakar di situ abadan abidin. Abadan abidin, selama-lamanya tidak ada kesudahan. Jadi begitu. Kemudian menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Ini juga satu perbuatan yang termasuk dalam perbuatan kesyirikan lah. Ya. Jadi itulah dia. Maknanya insyaAllah lah kita sampai di tajuk ni. InsyaAllah kita sambung lagi lah di masa yang akan datang. Kalau ada siapa-siapa yang bertulis soalan di sini, tak nampak ada soalan tak? Ustaz soalan dua tajuk apa itu arti zihar pada seseorang? Zihar. Zihar ni dilakukan oleh seorang suami kepada isterinya. Ini Allah hukumnya dalam surah Al-Mujadalah
surah Al-Mujadalah. Kan? Khawlah binti Tha'labah kan? Dan suami dia tu apa? Aus bin As-Samit ke? Kan? Dalam surah Al-Mujadalah tu cerita tentang hukum zihar. Allah Ta'ala kata, قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. Sampai habis ayat tu lah. Maknanya hukum zihar ni ada zaman jahiliah dia adalah perceraian. Cerai. Bila datang zaman Islam, Islam tidak mengatakan dia cerai, tapi Islam maknanya memperakui hukum itu kenapa ia memudaratkan lah. Ia memudaratkan. Zihar ni mana belakang. Zihar ni mana belakang. Contohnya seorang suami kata dekat isteri dia, belakang kau macam mak aku. Ini maknanya dia salah. Bila dia kata macam tu, dia kena bayar kafarah. Puasa 2 bulan tu kan. Teruk tu. Tu dia. Tu zihar. Zihar. Zihar ni maknanya dia belakang. Seorang lelaki kata pada isteri dia, belakangmu seperti anti alayya ka zahri ummi, kamu tu ke atasku seperti belakang ibuku. Maknanya dia telah mengharamkan isteri dia untuk dia lah. Begitu. Itu mana zihar. Wallahu a'lam. Lagi ada soalan? Tak ada, kita berhenti di sinilah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi taufik dan hidayah dan inayahnya kepada kita semua, diberi kekuatan fizikal dan mental untuk menghadapi hari-hari yang mendatang yang tak tahu macam mana, dan minhun diberikan kesihatan yang baik untuk kita semualah. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa li syarril muslimin wal muslimat astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.